Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita cikgu nak bincang tentang topik yang akhir dalam bab 5, iaitu berkaitan dengan variasi. Dari dua benda yang kita nak bincang bawah tajuk variasi ini, yang pertama kita nak tengok jenis-jenis variasi, dan yang kedua kita nak bincang juga berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi. Baik. Yang pertama sekali, awak mesti tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan variasi. Jadi variasi, dia adalah perbezaan dalam individu bagi spesies yang sama. Okey, cikgu ulang balik semula. Jadi variasi ialah perbezaan dalam individu bagi spesies yang sama. Jadi ada dua jenis variasi. Yang pertama adalah variasi selanjar. Dan jenis yang kedua adalah variasi tak selanjar. Kita tengok dulu apa itu variasi selanjar dan apa pula contoh-contoh bagi variasi selanjar. Jadi untuk variasi selanjar, variasi selanjar adalah variasi yang mempunyai sifat perantaraan. Kenapa cikgu cakap dia mempunyai sifat perantaraan? Kerana dalam variasi selanjar, dia tidak menunjukkan perbezaan yang nyata dan tetap. Jadi perbezaan antara satu individu dengan individu yang lain bagi satu ciri yang sama tu, dia punya perbezaan dia tidak terlalu nyata dan juga tidak tetap. Jadi untuk variasi selanjar, dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti suhu, air, cahaya dan juga pemakanan. Oleh kerana variasi selanjar, dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran, maka variasi jenis ini tidak boleh diwarisi. Jadi kita tengok contoh, ada 4 contoh dekat sini untuk variasi selanjar. Iaitu yang pertama, tinggi. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, kecerdasan. Dan yang keempat adalah warna kulit. Jadi macam mana awak nak kenal pasti variasi selanjar? Nak kenal pasti sama ada satu-satu ciri itu dia adalah variasi jenis selanjar. Okey. Jadi bila kita plotkan graf untuk variasi selanjar, kita akan dapat satu graf bentuk loceng. Okey. Kita lukis graf bar ni. Okey, kita akan dapat, kita katakan graf dia adalah graf bentuk loceng. Jadi graf bar untuk variasi selanjar, dia dilukis rapat. Okay, kenapa dia rapat? Sebab perbezaan antara satu individu dengan satu individu yang lain dalam ciri yang sama itu, dia mempunyai ciri perantaraan. Okay, contohnya dekat sini, kalau awak tengok dalam graf ni, katakanlah kita ada, graf ini adalah graf yang mewakili ketinggian bagi pelajar-pelajar dalam satu kelas. Pelajar-pelajar yang dalam satu kelas yang sama. Contohnya pelajar tingkatan 4 SK2 ataupun 4 SK4. Jadi bila kita plotkan graf, kenapa kita dapat graf bentuk loceng ni? Sebab setiap satu individu tu dia punya, bila kita rekodkan dia punya ketinggian, so dia ada ciri perantaraan. Bermaksud dekat sini, di antara individu yang paling tinggi, murid yang paling tinggi dengan murid yang paling rendah tu dalam kelas tersebut, ada yang kita kata tengah-tengah. Dia ciri perantaraan. Tak tinggi sangat dan juga tidak terlalu rendah. So itu yang kita katakan untuk variasi selanjar. Dia adalah jenis variasi yang mempunyai sifat perantaraan. Baik. Okay. Ni cikgu bagi nota tambahan Jadi cara untuk mengenali jenis variasi selanjar, yang pertama sekali, variasi selanjar, sifat dia boleh berubah sepanjang hayat. Sebab apa tadi kita tengok tadi, contoh-contoh untuk variasi selanjar yang cikgu bagi, antaranya adalah berat badan dan juga ketinggian. Jadi berat badan dan juga ketinggian,
ini adalah sifat yang boleh berubah sepanjang hayat. Okey, kalau awak makan banyak, okey, berat badan awak mungkin bertambah. Kalau awak makan kurang, berat badan awak akan jadi berkurang. So, itu kita katakan sifat untuk variasi selanja dia boleh berubah sepanjang hayat. Okay. Cara yang kedua, untuk awak nak kenali variasi jenis selanja ini adalah melalui graf. Tadi cikgu dah terangkan dah. Jadi, bila kita plotkan graf, okay, ataupun kita plotkan graf, so, untuk variasi selanja, bar graf dia dilukis rapat. Tengok balik semula tadi, graf bar dia dilukis rapat. Ini bentuk graf dia. Okey, seterusnya kita pergi pada jenis variasi yang kedua, iaitu variasi tak selanja. Untuk variasi tak selanja, dia adalah jenis variasi yang menunjukkan perbezaan yang nyata dan tetap. Okey? Perbezaan yang ditunjukkan dalam variasi tak selanja adalah nyata dan tetap. Okay. Dia tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran, tetapi sebaliknya variasi tak selanja, dia adalah dipengaruhi oleh faktor genetik. Baik. Jadi bila variasi jenis ini, kita katakan dia dipengaruhi oleh faktor genetik, maksudnya variasi tak selanja ini boleh diwarisi. Kita tengok contoh pula. So, ada 4 contoh untuk variasi tak selanja dekat sini. Yang pertama, kumpulan darah. Okay, yang kedua, warna mata. Yang ketiga, kebolehan menggulung lidah. Dan yang keempat adalah cap ibu jari. Kita nak tengok dalam gambar rajah. Ni cikgu letakkan gambar dekat sini. Ini adalah kebolehan menggulung lidah adalah salah satu daripada contoh untuk variasi tak selanja. Jadi ini adalah individu yang menunjukkan sifat ataupun ciri dia ada kebolehan untuk gulung lidah. Yang ini pula, gambar yang ini pula menunjukkan individu yang mana dia tidak mempunyai kebolehan untuk menggulung lidah. Kalau awak tengok dalam gambar rajah ni, mak dia boleh gulung lidah. So, anak dia juga boleh ataupun ada kebolehan untuk menggulung lidah. Jadi sebab apa dia boleh diwarisi? Sebab variasi tak selanja ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Okay. Cara kita nak kenal jenis variasi tak selanja, yang pertama sekali, sifat untuk variasi tak selanja, dia tidak boleh berubah sepanjang hayat. Dia tak boleh berubah sebab dia adalah satu ciri tetap. Okay. Dan yang kedua sekali, kita tengok dia punya graf. Untuk graf bagi variasi tak selanja, okay, bar graf dia dilukis yang mana setiap satu bar ataupun setiap satu palang ni tidak rapat. Dia ada gap. Dia renggang. Ni satu bar, ni dua bar, ni bar kedua, ni bar ketiga, ni bar keempat ada gap ataupun ada kita katakan apa tak rapat lah. Okey. Kenapa tak rapat? Sebab ciri dia adalah tetap. Okay, selain daripada itu, tengok dekat sini. Ni adalah gambar rajah yang menunjukkan cap ibu jari. So, untuk cap ibu jari ni ada 4 jenis. So, lengkung, sepusat, komposit, gelung. Jadi, kalau awak punya cap ibu jari jenis lengkung, okay, maksudnya awak punya cap ibu jari jenis lengkung, so itu je ciri yang mungkin awak ada. Jadi tak ada pula awak kata nanti okay, macam ni maksud cikgu. Cap ibu jari awak sama ada 4 bentuk ni. Lengkung, sepusar, komposit atau gelung. Tidak ada individu yang mana cap ibu jari dia tengah-tengah. Bermaksud tengah-tengah dekat sini sama ada combination antara lengkung dengan sepusar. Tak ada.
Dia salah satu dia tetap sama ada lengkung, sepusar, komposit geloh. Ataupun kalau ciri kebolehan gulung lidah. Untuk ciri kebolehan gulung lidah sama ada awak boleh gulung lidah ataupun tidak boleh gulung lidah. Itu sahaja. Ciri yang mungkin. Tak ada pula kita kata dia ada ciri perantaraan. Antara boleh dengan tak boleh tu tengah-tengah. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Tak ada dia punya ciri adalah tetap. Okey. Baik. Ni satu lagi contoh untuk variasi tak selanjah. Bentuk cuping telinga. So, untuk bentuk cuping telinga, kita ada jenis cuping telinga melekap. Yang ini cuping telinga tidak melekap. So, bentuk cuping telinga juga adalah contoh untuk variasi tak selanjah. Dan akhir sekali, cikgu nak bincangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Walaupun tadi dalam slide kita yang terdahulu, sebenarnya kita dah sebut dah. Bila cikgu bincang tentang variasi selanjah dan juga variasi tak selanjah, cikgu dah sebut dah sebenarnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi selanjah dan juga variasi tak selanjah. Jadi sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi variasi. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor persekitaran. Jadi variasi tak selanjah dipengaruhi oleh faktor genetik. Manakala variasi selanjah dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Kita tengok dulu yang pertama, faktor pertama yang menyebabkan variasi iaitu genetik. So kenapa kita katakan faktor genetik ini boleh menyebabkan variasi? Baik, yang pertama sekali, ini kita dah bincang dalam tajuk pembahagian sel. So, kita dah bincang tentang proses meiosis. Jadi, semasa meiosis berlaku proses pindah silang. Jadi, pindah silang antara kromosom homolog yang berlaku semasa meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik dan juga menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Okay. Kemudian, penyusunan kromosom secara bebas, dia menghasilkan gamit yang mempunyai maklumat genetik berlainan. Okay. Dan awak juga dah tahu, dan awak dah bincang tajuk ni semasa awak tingkatan 3 dulu kan? Tingkatan 1 dulu persenyawaan. Awak dah bincang tentang proses persenyawaan. Jadi proses persenyawaan dia berlaku secara rawak. Jadi persenyawaan yang berlaku secara rawak antara gamit jantan dengan gamit betina, dia akan menghasilkan zygote dengan kombinasi genotip yang berlainan. Okey, dan yang akhir sekali kat sini kita tengok mutasi kromosom dan juga mutasi gen juga boleh menghasilkan dia menghasilkan fenotip baru akibat perubahan dalam maklumat genetik. Dan faktor kedua adalah faktor persekitaran. Jadi contoh faktor persekitaran yang boleh menyebabkan variasi adalah seperti nilai pH, cahaya matahari, suhu, air, iklim dan juga pemakanan. So ini adalah contoh faktor-faktor persekitaran yang boleh menyebabkan variasi. Okay, contohnya dekat sini kita tengok misalnya, seseorang akan mempunyai kulit yang lebih gelap jika terdedah kepada cahaya matahari. So kulit kita mungkin sebelum ni kulit kita cerah, tetapi kulit kita boleh berubah jadi gelap kalau kita terdedah pada keamatan cahaya matahari yang tinggi. Ataupun seseorang akan menjadi gemuk jika terlebih makan. Okay, dan kita tengok contoh yang ketiga. Bunga hydrangea species. Ni satu jenis bunga. Dia akan awak jumpa sama ada dia berwarna biru ataupun dia berwarna merah jambu. Jadi bunga ni kalau awak jumpa dia warna biru, ini maksudnya bunga ini ditanam dalam tanah yang keadaan dia berasid. Tapi kalau awak jumpa bunga ni dengan warna merah jambu, ini maksudnya bunga ni ditanam dalam tanah yang beralkali ataupun sifat dia neutral. Contoh, ni bunga yang cikgu sebutkan tadi. So, ada warna biru, ada warna merah jambu. Kenapa dia warna biru? Ini yang kita katakan variasi tadi. Variasi ni maksudnya kepelbagaian.
kepelbagaian yang ditunjukkan di kalangan individu dalam spesies yang sama. Ni bunga ni, warna merah jambu dengan warna biru ni adalah bunga daripada spesies yang sama. Tapi kenapa dia ada yang warna biru, warna merah jambu? Ni sebenarnya kita namakan dia sebagai variasi kepelbagaian kan? Tetapi kenapa wujudnya variasi pada warna bunga ni disebabkan oleh faktor persekitaran. Okay, baik. Jadi itu saja yang cikgu nak share hari ini. Terima kasih.